berlaku perbalahan pendapat di kalangan golongan agama. Sebagai orang awam, apa yang patut kami lakukan, kerana kami akan bertambah pening. Macam mana? Ini soalan yang bagus. Yang pertama ni, kita beragama ni untuk siapa? Kita mencari jalan hidayah ni untuk siapa? Untuk kita nak tunjuk kepada orang aku di atas hidayah, ataupun untuk kita dengan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat kelak? Ia untuk antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu, selain daripada mempelajari, mendengar hujah, setengah orang dia tak mau dengar hujah orang lain. Jangan dengar. Ni wasabi ke apa? Dia awal dia tuduh orang. Lalu dia tak mau dengar. Quran kata yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana. Mendengar perkataan dan mengikut yang terbaik. Seperti dalam surah Az-Zumar. Jadi kita dengar perkataan hujah, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkanlah hujah-hujah kamu jika kamu orang yang benar. Allah cabar orang-orang bukan orang-orang kafir. Apatah lagi kita dalam hidup ni, kita dengar orang ni cakap. Sekarang ni ada peluang orang ni dengar cakap, orang ni cakap. Siapa yang bercakap berdasarkan hujah Quran dan Sunnah, ataupun siapa berdasar emosi? Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya kepada dia, bi ayyi syai'in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu? Dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam buka salat dia? Bila baginda salat malam, baginda buka dengan apa? Aisyah radhiyallahu anha kata, kana idza qama min al-lail, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun sembahyang malam, iftataha salatahu, dia membuka solatnya dengan Allahu Akbar. Sembahyang tahajud Nabi. Apa Nabi buka? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Hafal doa ni, doa Nabi. Allahu Akbar. Nabi kata, Allahumma rabba Jibril, ya Allah Tuhan Jibril, wa Mikail wa Israfil, Mikail dan Israfil, fatiras samawati wal ard, yang mencipta langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahadah, wahai yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, engkaulah yang menghukum hamba-hambamu tentang apa yang mereka itu berselisih pendapat mengenainya. Semua orang berselisih pendapat, Allah yang Maha mengetahui. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik, tunjukkanlah aku kepada apa yang mereka selisihkan itu dengan izinmu, kepada kebenaran. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim, sesungguhnya engkau menunjukkan sesiapa yang engkau kehendaki kepada jalanmu yang lurus. Berhujah, mendengar hujah, doa, tahajud. Orang awam ni, terutama zaman ni, tahajud pada Allah supaya Allah tunjuk mana jalan yang lebih Allah redha. Nak ikut petua ke? Sekarang orang kata kalau ikut Quran dengan hadis dia tak betul. Tidak ada Quran dan hadis yang kita baca melainkan semuanya melalui apa yang telah ditafsirkan dan telah dihujahkan oleh para ulama sebelum daripadanya. Tapi asasnya Quran dan hadis dengan kepahaman yang benar, bukan kepahaman yang direka-reka.
kepahaman yang dirujuk kepada para ulama ahli dalam bidangnya sejak zaman dahulu, daripada imam-imam yang 4 sehingga kemudian ataupun sebelum daripada itu di kalangan para sahabat. Dan perbincangan ini bukan nak memenangkan sesiapa. Allah kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah ila sabili rabbik, ke jalan Tuhanmu, bukan jalan mufti, bukan jalan ustaz, bukan jalan siapa-siapa, jalan Tuhanmu, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah, yakni perkataan yang tepat, hujah yang benar, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ni saya nak pesan kawan-kawan yang nak menyuruh pada dakwah yang benar, jangan maki orang, bagi hujah tak apa. Tengok depa tu maki, kita maki. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tuhanmu lebih tahu siapa yang sesat daripada jalannya, dan dia lebih tahu siapa yang mendapat petunjuk. Allah lebih tahu. Kita tak hukum orang, kita bagi tahu jalan ini jalan Nabi. Tuan-tuan tengok kelompok Ahbash kemudian menjadi racun kepada orang lain. Dalam perbalahan timbulkan perbencian. Dia nak benci Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Al-Qaradawi, semua ulama-ulama dikafirkan. Kafirkan semua ulama Saudi kerana tajsim, mujassimah. Bila kafir ulama Saudi, kafirkanlah semua imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabi, sama juga mereka di atas mazhab Saudi. Cuba dia fikir, bila hampa kafirkan, tuduh mujassimah, hampa telah mengkafirkan juga imam-imam. Artinya selama ni orang yang pergi semayang Masjidil Haram, Masjid Nabi, semayang tak sah di belakang orang kafir. Hak buat umrah, buat haji dengan umrah buat, tapi semayang di waktu, semayang belakang orang kafir. Berarti selama ni Mekah dan Madinah dikuasai oleh orang kafir. Cuba tanya pokok-pokok hadut tuduh orang mujassimah, tajsim apa tu, yang dah mengkafirkan tu. Dia duk kata depa ni bahaya, duk kata, saya tak dengar lagi lah. Alhamdulillah di Malaysia ni orang yang dakwah ni melainkan 1-2 orang. Hak tu yang jenis apa, yang terlucut tali ni lain cerita. Yang lain semua saya tak pernah dengar yang kata kafir, orang baca Yasin ke kafir, tak kata. Cuma dia kata hadis sahih tak ada dalam masalah tu. Baca surah kafir. Dia kata kalau kita baca Yasin kita semua masuk neraka. Hak tu dia yang tambah. Dia tambah, lepas tu dia kalang kabut. Arab kata darabani wa baka syatamani washtaka. Dia pukul aku, dia menangis, dia maki aku, dia mengadu. Darabani wa baka, dia pukul aku, lepas tu dia pukul orang, lepas tu menangis. Oh, dia pukul saya. Tak pukul dia apa. Syatamani washtaka, dia maki aku, dia pergi mengadu. Oh, dia maki aku. Tak ada siapa yang kata orang tahlil jadi kafir. Tak ada siapa kata. Orang kata amalan tu Nabi tak buat. Mungkin orang yang buat, hatta kita kata mungkin orang yang buat amalan yang Nabi tak buat, yang dia sangkakan sunnah, dia mendapat pahala pada zaman dia sangka sunnah, sehingga dia mendapat ilmu yang lain. Itu tugasan pendakwah membetulkannya. Ini ada satu penceramah, dia ceramah daripada Terengganu, tak mahu sebut nama. Ceramah dalam masjid, tipu. Dia kata Mufti Perlis kata akad nikah dalam masjid haram. Fatwa Perlis clear kata boleh akad nikah dalam masjid, boleh buat. Sebelum fatwa tu keluar berapa lama tahun, boleh rujuk ceramah saya, boleh angkat nikah dalam masjid jika ada keperluan. Bahkan ada hadis dalam Tirmizi digalakkan oleh sebagian ulama dalam nikah masjid, tapi tak disyaratkan sah angkat nikah dalam masjid.
Oh, dia sendiri buat cerita tu, dia sendiri naik panas hati. Kalau ada orang di Perlis kata, itu bukan fatwa Perlis kata. Orang di Terengganu, orang di Kelantan, orang di Pahang pun ada kata macam-macam. Ayah Pin di Terengganu takkan nak kata hang sama dengan Ayah Pin. Ini adalah sikap yang tidak munsif. Orang kata iza khasama fajar. Nabi kata dalam hadis, ciri munafik apabila berkelahi melampau. Kita jangan berkelahi, jangan melampau. Hak orang tak kata pun kita bubuhlah bagi dia kata supaya orang geram. Padahal dia tak kata. Dia tak kata. Orang menafikan, tak apalah, ada perbezaan sekolah pemikiran tu. Saya bukanlah nak tarjih qaul mana-mana, tapi duk tuduh depa ni kata Tuhan ni ada tangan macam kita, Tuhan ada kaki. Siapa dia yang kata macam tu? Siapa dia yang kata? Orang kata laisa kamitsli syai'. Dia kata Allah tangan dengan makna yang layak bagi kebesarannya, wajah dengan makna yang layak bagi kebesarannya. Itu mazhab sebahagian besar daripada salaf. Tak dinafikan juga ada mazhab takwil di kalangan salaf juga. Kedua-duanya min ahlil Islam. Di kalangan ahli Islam, dia duk kira nak mengkafirkan. Sebab tu orang-orang yang sekarang ni ramai orang boleh tengok YouTube apa semua, pohon kepada Allah hidayah. Kalau tidak dia akan pening. Ustaz ni kata macam ni, ni kata macam ni, dia jadi pening. Pohon iman, agama yang sebenar yang dibawa oleh Nabi tak bagi kita pening. Agama yang sebenar menenangkan jantung hati kita. Ia membawa kita dekat pada Allah dan Rasul. Dia tak kata bila nak semayang bayang muka tok guru. Dia tak. Bila nak semayang bayangkan salat Nabi. Sallu kama raaitumuni usalli. Tapi dah kami tak mau, kami pilih. Ada tarekat. Bila nak semayang pejam mata bayangkan guru. Dan sekarang ni macam-macam petua keluar macam-macam, gambar jadi ayam lah, macam-macam. Kita nak pilih teks nas daripada kitab dan sunnah. Daripada kita ikut ulama. Ulama mana? Ulama ni banyak. Ikut qaul Ibn Hajar Al-Asqalani, ikut Nawawi, dan selain daripada Nawawi ada Ibn Qudamah. Kalau kata ada Majmu' lin Nawawi, ada Mughni li Ibn Qudamah, dan semua tu ulama. Ada orang mazhab seperti Al-Izz Abdul Salam, ada juga Ibn Taimiyah. Mazhab ulama juga berbeza-beza. Ibn Mandah sebelum daripada itu, bukan saja anak murid Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, Al-Mizzi, Al-Zahabi saja. Ibnu Abdul Barr berapa ratus tahun sebelum Ibn Taimiyah, dalam mazhab yang sama dalam At-Tamhid. Jadi luas dada Islam ini, yang duk kalut nak pi kafir orang buat apa? Semua kita, sebab tu Quran hari akhirat dinamakan dengan Yaumul Fasl, hari pemutus. Semua yang kita berbalah ni Allah putus di hadapan dia nanti. Dan Allah lebih tahu siapa yang menghendaki petunjuk dan siapa yang menghendaki kepentingan dirinya. Pasal agama ni menguntungkan. Ramai orang nak jadi ustaz di Malaysia ni. Ustaz ni modal yang aliok je. Modal yang aliok saya dapat sampul. Ramai orang kata nak jadi ustaz. Kemudian popular, semua orang hantar mai. Orang kena pergi belajar, pergi ke island, pergi belajar perubatan 6 tahun. Tu pun belum jadi pakar. Pergi kursus dengan ustaz 5 hari jadi pakar perubatan Islam.
Betapa lekehnya ilmu perubatan. Bukan semua ustaz lah, lagi marah pula. Maka orang belajar kadang-kadang sebahagiannya tak habis, tapi dah jadi ustaz, ceramah pandai, kereta lebih besar lagi pada yang belajar habis. Bila belajar, bila ada ustaz, kena ada pengaruh mesti mempertahankan pendapat. Betul salah, aku mesti kata aku punya betul, kalau tidak barang aku orang tak beli. Maka ada konflik of interest yang banyak. Demikian yang berlaku dalam sejarah Ahlul Kitab dan seumpamanya. Ini bukan antara Syafi'i, Al-Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad yang terkenal dengan ikhlas, zuhud, hidup kerana agama. Kita hidup pada zaman fitnah. Semua orang nak tengok TikTok siapa yang banyak viewers, video siapa yang banyak orang tonton, lawak siapa yang menjadi buah mulut orang. Perlu untuk kita tahajud selalu. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Ya Allah, tolong tunjuk kepada aku apa yang mereka selisihkan itu. Tunjuk kebenaran dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Kerana sesungguhnya engkau lah yang menunjukkan sesiapa yang engkau kendaki ke jalanmu yang lurus. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan memberikan kita hidayah.